Silakan yang membuat tempah nawal ni, siapa? Saudara Safwan ada. Silakan. Kita ada mikrofon di tengah-tengah ni. Kalau tak ada, kita akan buka ruang terus pada penanya kedua ketiga. Okay. Ya, ini saudara Safwan Betul. Abdullah Yassin. Bagaimana saudara yang menempah tadi? Saudara Safwan Badri bagaimana? Ada tak? Tak ada. Kalau boleh kita benarkan Ustaz Abdullah Yassin mewakili Ustaz ya, Safwan kalau Badri. tidak ada yang tadi menempah bolehlah. Ya, silakan. Tapi tadi di depan ini saya nampak Datuk Ibrahim dan Datuk Rahim. Jadi sesudah sudah ini Datuk Ibrahim, Datuk Rahim dan seorang muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih karena kepada saya diberi peluang untuk menyatakan sesuatu. Dr. Asri dan Astora adalah kedua-dua kawan saya. Dan saya mengikuti dari awal lagi bahwa kedua-dua ahli panel ini hebat belaka. Alhamdulillah. Namun demikian bagi penilaian saya, Dr. Asri lebih hebat. Bukan karena kelancaran dan sistematik dalam penyampaian yang boleh mengatasi saudara Astora, tetapi dari segi ilmiah dan fakta yang disampaikan. Sedangkan Astora agak kucar-kacir sedikit, tidak sehebat dalam tulisannya. Baik, segera kalau boleh terus pada maudhu. Sedikit. Kita tak menjadikan Malaysian Idol. Ambil Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar 17:18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabashshir ibadil ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika humul ulul albab. Sampaikan hai Muhammad berita gembira kepada hamba-hambaku yang suka mendengar, lalu mereka ikut mana yang lebih baik. Merekalah orang yang dapat hidayah dan merekalah orang yang berakal. Oleh sebab itu, kita berhak mendengar pandangan keduanya, tapi kita disuruh oleh Allah agar ambil mana yang lebih bernas. Dan terakhir, saya juga adalah pendakwah yang suka kepada tajdid. Itu sebabnya kadang-kadang pakai baju batik, tidak pakai baju jubah senantiasa, tidak pakai songkok, dan juga saya menggunakan alat-alat yang cukup tinggi teknologi. Astora baik bagi pandangan saya, tapi bukan dalam soal agama. Mungkin dalam soal-soal yang lain, termasuk melariskan al-Islam. Astora sebaiknya dalam pandangan saya jangan tulis lagi soal yang berkaitan dengan agama, sebab itu hanya akan mengeluhkan umat Islam. Dan terakhir, saudara Astora diharapkan menyediakan ruangan khas untuk Dr. Asri menulis dalam Islam untuk membantah segala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Ibrahim Saidun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih sahabat saya Profesor Pengerusi. Saya Datuk Dr. Haji Ibrahim, Ketua Pengarah Institut Kajian Ekonomi Malaysia. Kalau 2 hari sudah saya gemparkan dalam surat khabar bahawa anak-anak Melayu tak dapat tempat 120,000. Sayalah orangnya yang bertanggungjawab mendedahkan perkara ini dari utusan Malaysia itu. Kepada kedua-dua orang ahli panel, Astora adalah sahabat saya. Dr. Asri pun juga sahabat saya. Tetapi
dengan rendah diri saya ingin menyatakan kepada sahabat baik saya, saudara-saudara, kita kenalah tulis perkara-perkara yang mengikut hati budi rakyat Malaysia ini. Janganlah dikacau bilaukan dalam perkara ini. Ini sahabat bercakap. Tak sesuai tulisan itu dalam ruang lingkup negara kita ini. Bahkan akan menambahkan kemarahan orang kepada saudara lagi. Elok-elok saudara disayang orang jadi marah. Jadi bila seorang marah pada saudara, saya pun terasa juga sebab saya sahabat saudara. Saya nak menarik perhatian satu perkara. Tulisan saudara berhubung dengan aurat. Saya rasa perkara ini sangat mengelirukan. Saya menerima email puluhan. Datuk, you sahabat atau dah? You sokong ni. Ini perkaranya. Saya dipahamkan, majlis-majlis mufti juga berjumpa dengan saya. Sudah ada nasihat yang diberikan apa. Saya fikir penanya yang pertama tadi adalah orang Indonesia fikir. Tetapi dalam perkara, saya bersetuju dengan pandangan saudara Dr. Asri. Saya doktor dalam ekonomi, saya tak berani berhujah di dalam hal agama ini. Tetapi sebagai orang Islam yang tahu hukum sedikit, yang mengucap kalimah syahadah, saya tak berani membicarakan perkara-perkara yang menyentuh hukum agama, apalagi menyentuh hati budi orang Islam. Ini sangat bahaya. Saya datang dari pemerintah, saudara pun kenal saya. Jadi berhati-hati di dalam perkara ini. Ada perkara yang kita tak boleh buat. Ada perkara yang tidak kita boleh buat. Bak kata saudara Asri tadi, perkara-perkara yang membatasi agama, ada ketentuannya. Jadi saya harap, ambillah tiba dalam perkara ini. Ini nasihat dari sahabat. Ambillah tiba dalam perkara ini. Mudah-mudahan kita mendapat taufik hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dah akhir zaman ni banyak orang bagi nasihat lah, insyaAllah. Ad-dinu nasihah. Jadi barangkali kita ambil itu secara jernih, insyaAllah nanti. Datuk Rahim, silakan. Boleh saya benarkan, saya membetulkan sedikit. Satu ayat saya saja. Orang Malaysia. Malaysia. Lahir di Indonesia, dah 10 tahun jadi warga negara Malaysia. Ya. Ini orang Malaysia serantau, jadi bahasanya sama Malaysia dan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengerusi. Ramai orang panggil saya Datuk, tapi saya plain Rahim Zain. Alright. Pagi ini saya tertarik kerana ada yang mengajak kita lihat kepada prinsip intelektual. Bebas, sabar mendengar yang lain dan bijak menangani hal-hal ini. Saya juga dengar tentang keangkuhan ilmu agama. Orang yang nak menegakkan kebenaran agama tu nampak dan bunyi ada keangkuhan, tidak sabar. Dan dalam hal ini saya nampak sejarah di Malaysia. Apabila keluar buku hadis, anti hadis, tidak ada siapa yang hendak menyuluh, memberi penawar, memikat hati, menarik balik orang yang sesat. Orang sesat dihentam, diasing, tidak dikenal pasti. Bulan lepas kita bercakap tentang Islam liberal. Dianggap sebagai satu aliran, satu puak. Tetapi batang tubuhnya tiada siapa yang sabar mencari dan memberi penawar, menarik, menggunakan kebijaksanaan Islam. Di mana-mana kita dengar keangkuhan, tetapi kerendah hatian untuk mendampingi tidak ada. Jadi saya nak tanya, di manakah kebijaksanaan di Islam bagi memberi penawar, menarik balik, mendakap orang yang sudah sesat?
Itulah saya nak tanya, kalau beginilah kita pergi nak mensucikan Islam, kita mendabik dada sebelah sini dengan ilmu kita, kita tak hirau nak cari di mana yang sesat, bagaimanakah cara nak membetulkan ilmu itu, sangat susah. Dalam buku anti hadis tu atau dalam buku hadis, banyak perkara yang mengajak intelektual Islam kupas supaya jelas yang batil tu batil. Tapi tidak ada yang mengatakan dia tidak pandai Arab, dia sosialis, dia itu, dia ini. Ini keangkuhan. Dan saya nak tanya panel, bagaimanakah kita dapat atasi perkara ini? Kerana kalau kita tidak dapat atasi apa yang diberitahu oleh kita kepada kita oleh saudara Astora itu, pemikiran kita ini akan membawa kepada satu bala. Tidak sabar dengan orang lain, tidak membetulkan masalah dalaman. Jadi pemikiran macam ini kita mesti selesai. Kita mesti ada satu seminar untuk mencari jalan untuk melembutkan hati atau memberi penjelasan kepada orang yang sesat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Wakil Muslimat tadi, seorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana diberi peluang. Saya bersyukur kepada Allah kerana dapat. Boleh kami tahu nama? Sebelum tu saya Puan Rohana Haji Yahya daripada Sungai Buloh, Selangor. Saya banyak membantu dalam bidang dakwah daripada semasa saya di Cardiff lagi sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi saya rasa di sini saya merayu pada saudara Astora Jabat yang baik hati, mudah-mudahan dia dapat berhenti daripada menulis apa-apa any article. Please, minta tolong yang amat sangat. There's no other ways. Sebab berdakwah ni satu tugas yang amat susah dan amat besar. Bila datang penceroboh nak mencuba nak mengkeruhkan air yang sudah jernih, saya amat suka sekali nak menjernihkan kembali air yang dah keruh. Makan masa yang sangat lama. Okey, minta tolong sangat Kalau boleh jangan ada lagi lepas ni artikel, any article, please. Minta tolong, okey? Thank you. Thank you very much. Baik, barangkali yang dikatakan tu bukan jangan menulis. Jangan menulis seperti yang lalu agaknya lah kan. Menulis tetap jadi kewajiban lah. Setiap insan, setiap ulama, setiap ustaz ni wajiblah menyampaikan ilmu. Baik, saya kira untuk pusing yang pertama pertanyaan ini saya hadkan daripada 4 tadi. Jadi insyaAllah supaya panel pun tak pusing kepala lah dengan keragaman soalan dan yang agak provokatif itu. Jadi saya persilakan anggota panel, agaknya siapa yang sudah bersedia dulu. Sila. Ustaz Astora. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya ucapkan sekali lagi, majlis di mana-mana pun majlis saya, walaupun ceramah atau forum kah apakah, berubah menjadi debat. Kalau tak berdebat dengan panelis berdebat dengan orang ramai. Ini sudah menjadi satu kebiasaan bagi saya berhadapan dalam forum-forum begini. Dan saya tidak fikir menjadi satu masalah. Saya hanya menunaikan tugas saya anggap saya bertanggungjawab di hadapan Allah di dunia dan di akhirat. Sebab saya yakin dengan apa yang saya menulis, bahkan saya mengarut. Dengan itu tidak jadi masalah lah, walaupun hari ini bukan saja berdebat, sudah menjadi majlis pengadilan, mahkamah. Mahkamah Al-Adl Ad-Dawli, Mahkamah Adil Dawliyah, mungkinlah boleh panggil gitu. Sudah hukum saya, sudah putus. Ustaz Abdullah Yassin pun sudah hukum saya. Yang Dr. Ibrahim pun sudah hukum saya, kecuali Datuk Rahim tadi liberal bersikap tidak berpihak, dan daripada Puan Rohana pun juga. Jadi 3 orang, 4 orang, jadi saya kalah lah, mengaku kalah dalam pandangan ini. Namun kita harus pandangan, dan semua saya lihat semua ini adalah saya lihat mereka, kamu sekalian semua ada hak untuk nak beri pandangan. Kalau anda sekalian menganggap saya tidak ada hak, tak nak berhak pun, itu terserahlah pada masing-masing. Tapi macam mana, saya sendiri pun termasuk dalam penulisan. Saya ni orang gila nak menulis. Memang karena didorong oleh majalah-majalah dewan menyebabkan saya, dan juga buku-buku Siam membuatkan saya nak menulis. Bukan saya, tapi tidak pernah berfikir untuk datang ke Malaysia. Tidak sama sekali. Saya tidak datang minta sedekah ke sini, tak.
Tapi apabila waktu saya duduk mengajar di Maghribi, saya terlibat dalam penulisan. Ada banyak pihak termasuk pembangkang, Arkam pun datang minta supaya saya tulis dengan mereka, sebab saya dah tulis, mula tulis dengan Akhbar Indonesia, Akhbar Malaysia, berita harian pun hantar, utusan pun saya hantar, ke Dewan pun saya hantar. Dewan tak nak siar rencana saya, dia anggap kata pandangan saya tidak sesuai dengan sini, tapi saudara ada bakat. Yang pada waktu itu Ketua Mengarang siapa? Abdul Jalil Abdul Rahman, ada tak? Dia hantar surat, 2 surat kepada saya. Jadi saya bersyukurlah, walaupun mereka tak siarkan tulisan saya, tapi berdorongan. Dia kata, saudara ada bakat. Saya tulis tentang apa? Irhab, Diddul Irhab. Yani keganasan menentang keganasan. Keganasan rakyat menentang keganasan kerajaan dan keganasan kuasa imperialis. Itu saya tulis. Tapi Malaysia belum bersedia untuk nak siarkan majalah itu dalam Dewan Bahasa. Dia tulis surat pada saya saja. Itu. Tapi apabila saya menulis tentang Roger Garaudy, seorang pemikir Perancis masuk Islam, disiarkan dalam utusan. Waktu itu saya mengajar. Saya sudah dapat gaji. Kalau tak datang ke sini sekarang saya jadi profesor kat sana. Untuk mengajar kat negeri Arab pun. Sebab apa saya kahwin ke Arab? Nak dapat dah jinsiyah Maghribi yang mana kedudukan keayatan di sana. Saya mengajar di sana. Mengajar pun karena saya belajar agama, mengajar saya tarbiyah Islamiyah lah, saya mengajar. Tengah-tengah mengajar itu saya tulis. Dan kebetulan ada seorang perempuan, Kak Rosnah Majid, yang sekarang dalam UMNO, dialah yang mengasiakan rencana saya dalam utusan. Kemudian menghantarkan pula rekomen pada saya, dia kata, saudara terus menulis, kerana saudara ada bakat, pemikiran saudara berbeza, minta suruh terus menulis. Ini seorang wanita saya tak akan lupa sampai bila-bila masa. Sebab apabila dapat rekomen daripada orang itu, saya rasa lebih berbangga daripada sijil yang saya dapat daripada universiti. Ada tak dengar pula? Saya apabila disiar dalam rencana saya, sebab kita berminat menulis, disiarkan rencana saya dalam utusan, menyebabkan saya rasa lebih bangga daripada mendapat sijil daripada universiti. Itu yang mengheret. Kemudian saya tulis. Tengah-tengah duk belajar di Darul Hadis, duk buat MA, disuruh saya pula jadi wakil utusan di Kahira pada tahun 88. Saya pun kata okey lah. Kita pun dah ada bini, ada anak. Balik pergi kat sana, pergi duduk di Kahira. Itulah asal sejarah menyebabkan saya boleh masuk ke Malaysia menjadi penulis. Tapi saya tidak berminat nak pergi datang ke sini, sebab saya daripada awal lagi belajar agama hanya untuk diri saya, untuk menulis, untuk belajar untuk diri saya. Dan saya ada projek sendiri kat rumah nak buat perniagaan kedai roncit. That is the aiming saya awal saya. Tidak nak fikir. Sekarang pun duk fikir nak buat kedai tom yam. Tak ada nak fikir pun nak jadi ulama pun tak ada fikir. Sebab saya rasa benda tu boleh dapat untung, duit lebih banyak lagi daripada menulis. Itu cita-cita saya yang mengheret kepada utusan. Sebab tu kalau berasa, siapa duk rasa nak suruh saya tak menulis pun, saya tak ada masalah. Saya boleh balik. Boleh berhenti pergi buka kedai tom yam, saya pasti untung. Kawan saya satu hari, tahu tak satu hari, buka kedai tom yam di Ipoh. RM7,000. Gaji eksekutif pegawai tinggi tahu RM7,000 pada hari Minggu. Itu mungkin saya pun tak ada masalah pergi ke Cebu situ. Mungkin pertimbanganlah ikuti hal tu. Okey, saya ada sikit nak jawab kerana sebut pasal Dr. Asri tadi. Mana sebenarnya kalau kita nak nak bincang tentang orang-orang yang melakukan kesalahan, kesilapan dan keadaan menyeleweng. Ini dalam sejarah kita bukan saja kepada Qasim Amin, kepada Ali Abdul Razak ataupun siapa saja, tapi ramai sebenarnya dalam sejarah Islam mereka ini pemikiran mereka tersalah dengan sebab-sebab tertentu, sebab-sebab politik dan sebab-sebab lain. Ini perkara biasa berlaku. Dengan itu kita tidak lihat perkara ini mana tak boleh berlaku. Dengan itu saya minta kepada kita sekarang, kita kena baca tulisan orang itu ataupun produk atau karya seorang pemikir, seorang ulama itu, kena tengok karya terakhirnya.
Sebab dia ada perubahan. Kasih Ahmad di sana buku pertama lain, buku kedua lain, buku ketiga apa bisa sampai ke satu tahap ada buku lain. Sebab itu saya tidak bergaduh sangat nak menghasilkan buku. Saya sedang mempermatangkan pemikiran dengan ilmu macam-macam. Saya nampak gitu. Yusuf Qaradawi kalau buka buku-buku pertama dia, teruk. Macam-macam lah. Tetapi cuba pergi pada buku-buku yang baru dia nampak bertambah terbuka, terbuka luas, bertambah pandai, bertambah nampak isu-isu global secara umum. Yang ini pasti tahu macam ini. Dan juga ahli Abdul Razak. Kalau kita tengok kepada usul hukum, kitab usul hukum dia itu memang salah. Tetapi ahli keluarganya sendiri mengatakan bahawa beliau sudah tolak pandangan itu. Tapi kita tidak berbicarakan. Kita tak ingat itu, ingat hasil itu saja. Tapi pandangan yang beliau sudah berubah, termasuk ini pandangan ini juga Dr. Muhammad Amarah dalam tulisannya membuat kajian bahawa Ali Abdul Razak, seorang ulama Azhar, tapi dipecat daripada ulama Azhar kerana terlibat dalam fatwa yang kontroversi itu dah mengubah pandangannya. Seperti saya sebut juga Muhammad Khalid tadi. Khalid Muhammad Khalid saya ubah daripada awal pandangan lain, tapi dalam hasil-hasil terakhirnya, tulisan-tulisan terakhirnya dah berubah. Dan Muhammad Khalid saya kenal sendiri sebab saya duduk di Mesir 38 tahun. Jadi itu yang kita pasti tahu. Dalam buku-buku yang kitab-kitab lama-lama kita akan bertemu banyak syatahat, banyak masalah-masalah fikriyah sampai kepada mengkafirkan sesama ulama yang saya tulis dalam tulisan saya beberapa minggu lepas pun dalam Al-Islam tulis pasal Imam Ghazali masalah. Imam Ghazali seorang ulama besar. Tetapi kalau kita lihat, kaji tengok dalam kitab dia Tahafud Al-Falasifah atau kitab lain dapati bahawa beliau sendiri terang-terang mengkafirkan Al-Farabi, Ibn Sina. Jadi macam mana kita nak itu? Ini semua mana berlaku dalam di kalangan ulama. Dengan itu saya sekarang saya nak lihat, nak cari kesempurnaan di kalangan bukan saja di kalangan orang biasa. Tapi nak cari kesempurnaan di kalangan ulama itu kita tidak akan jumpa. Saya pernah sesat jalan dengan cara ini. Pergi jumpa, saya dulu sangat cinta kepada, memang agungkan Yusuf Qaradawi. Tetapi apabila saya tahu tempat main-main dia, saya tolak pandangan itu. Dan sekarang, apa pendirian yang saya ambil? Saya tidak melihat kesempurnaan ulama. Tapi melihat kepada ilmu mereka. Yang salah, okey kita letak, kita kritik. Yang mereka salah. Tapi yang betul kita terima. Macam Imam Ghazali dari segi akidah, pembersihan akidah, tak ada bandingannya. Mana cukup hebat, dari segi akhlak cukup bagus. Tetapi dari segi takfir, al-mufakkirin, al-falasifah, al-ulama, al-akharin, memang jelas, tak ada takwil lagi. Begitu juga ada ulama-ulama lain yang berperangai, tak tahu apa sebab. Tapi kalau kita nak kira kesalahan, mana kesilapan mereka, kita akan bertemu dengan semua mereka. Dan saya setuju dengan ini nak jawab kepada soalan sikitlah. Setuju dengan Datuk Rahim yang mengatakan kita macam mana kita nak menyelesaikan masalah orang sesat ni. Sebab tu saya termasuk Irsyad Manji, kita tak setuju, kita tak itu sedih dengan apa yang berlaku, tetapi kasihan. Mana kita kena kasihan kepada orang yang berdosa. Kita guna pendekatan lain, bukan pendekatan hukum. Tak, tapi kita tengok kalau orang itu berdosa, orang itu buat jahat, kita harus kasihi mereka. Cuba nak menyelesaikannya bil hub, dengan cinta kepada mereka supaya dapat tarik mereka kepada jalan yang baik. Itu yang kita harus lakukan, bukan menolak secara tontas begitu, kecuali kalaulah terang-terang yang kata tak ada langsung agama itu, mana kita tak boleh terima lah. Sebab dalam Islam kafir ini ada dua. Kafir ini ada dua. Satunya kufur al-amali. Kufur al-amali ini ialah kafir dari segi perbuatan. Kafir dari segi perbuatan ini artinya orang itu tidak sembahyang. Orang itu maki orang. Orang itu tidak membayar zakat. Orang itu mungkin berzina dan melakukan segala-gala perkara yang bercanggah dengan ajaran Islam. Orang ini dipanggil kufur al-i'tiqadi
atau kufur al-amali, iaitu kafir dari segi perbuatan kerana melanggari ajaran-ajaran Islam. Tetapi beliau tidak keluar daripada agama Islam, tapi berdosa, kena hukum, kena dikenakan hukuman, tak kira hukuman di dunia ataupun hukuman di akhirat. Ini dipanggil kafir dari segi perbuatan. Dari segi perbuatan, orang ini tak keluar daripada agama. Satu lagi pula kufur al-i'tiqadi, kafir dari segi i'tiqad, dari segi pegangan. Contohnya dia kata Tuhan tidak ada, habis. Ini keluar daripada agama. Kata lagi bahawa Nabi Muhammad SAW bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tapi seorang penipu. Ini keluar daripada agama. Dia juga menganggap, orang itu juga menganggap bahawa Al-Quran itu bukan kitab yang benar. Ini keluar daripada agama. Jadi kita harus beza di antara dua kekafiran ini. Kalau kekafiran ibadat ini, kita boleh mencari jalan berusaha dengan cara untuk membaiki mereka dengan cara yang baik. Tak kira dengan nasihat, dengan kena hukuman, dengan kena macam-macam tindakan ke atas mereka. Ini pandangan saya, dan saya buat kesimpulan daripada apa yang kita baca daripada Al-Quran dan hadis. Dan soal saya tak berhenti menulis. Saya akan terus menulis, akan berlawan arus. Sebab saya sendiri, kalau yang tak suka saya menulis, minta jangan baca, jangan beli utusan, jangan beli Al-Islam. Tapi dalam begitu, kalaulah mana rasa ada nak kan pandangan, nak perjambahan pandangan, kalau tak mau baca pun, tak mau beli pun, baca punya orang lain. Itulah saja yang saya boleh memberi sedikit jawapan. Sekian, wassalam. Terima kasih Ustaz Astora, dan tapi saya yakin dan kita semua percaya bahawa forum pada hari ini masih dalam kerangka mencari kejernihan pemikiran, walaupun barangkali adalah usik-usikan nakal sedikit. Saya ingat kita masih dalam kerangka pemikiran untuk mencari kejernihan. Dan kalau satu waktu Ustaz Astora barangkali buka kedai Tom Yam, insya-Allah kita pakat-pakat. Kita akan pakat untuk membantu ekonomi beliau juga, insya-Allah. Jadi saya teruskan dengan Dr. Asri, silakan. Terima kasih. Saya kira kita mungkin kena sedikit tersasar. Kita tidak, apabila ada orang buat salah ataupun dosa, kita bukan tidak simpati, kita simpati dengan dia. Kita kesian dengan dia, sebab itu kita ingin tolong dia. Kita bukan berbicara tentang perasaan hati kita. Perasaan hati itu melalui tindakan kita. Tetapi kita sedang membicarakan suatu tulisan yang boleh menyebabkan orang lain menganggap yang salah itu betul. Ini dua benda yang berbeza. Di sudut saya simpati dengan kita simpati dengan Irsyad Manji, dengan apa yang ditulis, sejarah dia, apa yang dia kena. Mungkin kita simpati. Tetapi simpati kita itu tidak sehingga menyebabkan kita boleh menyatakan anda benar. Ataupun boleh tak kata benar pun, menyebabkan dalam keadaan membela dia, orang yang tak tahu akan sangka tak apa. Ali Abdul Raziq, mungkin kita kata ada penulisan dia yang lain yang sebenarnya betul. Tetapi apabila orang baca tentang Ali Abdul Raziq, dan sekarang ada usaha menterjemahkan buku Ali Abdul Raziq di Malaysia, orang akan sangka bahawa tulisan itu membela Ali Abdul Raziq. Sedangkan imej Ali Abdul Raziq itulah yang dikenali. Kalau kita kata Ali Abdul Raziq pada peringkat awalnya menyeleweng, cuma dia membetulkan pendiriannya pada peringkat akhir, itu cerita lain. Demikian juga Qasim Amin dan juga Qasim Ahmad. Saya setuju dengan Saudara bila Saudara menyebut bahawasanya apabila ada ulama-ulama yang salah, saya akan kritik. Dan saya rasa betul kerana ulama tidak maksum. Tetapi saya mengharap benda yang sama apabila Qasim Ahmad dan mereka yang salah kena kritik.
Mengapa kritikan yang tajam itu hanya dikenakan kepada Qaradawi dan kepada orang yang sepertinya? Kenapa tidak dikenakan benda yang sama pada tokoh-tokoh ini? Ini yang kita bincangkan. Kemudian saya ingin respon kepada soalan tadi, ialah masalah di keangkuhan ini. Kita tahu bahawasanya itu yang kita minta tajdid. Kita menyokong tajdid. Kita tahu tokoh-tokoh agama kita, institusi agama kita sangat lemah. Kejumudan pemikiran itu berlaku, saya setuju. Ulama-ulama kita tak tahu melainkan sepatah dua, yang dia tahu yang itulah, dan kemudian dia menganggap apa yang dia tahu yang zanni itu bagaikan qat'i. Mungkin kalau ditanya orang-orang tradisional, tepuk tangan tuan-tuan tepuk ini juga haram. Kita tidak. Kita tahu ada nas, ada bab yang lebih terbuka. Kita menerima keberbagaian pandangan itu. Tetapi tidak sampai menggadaikan nas. Tidak sampai melanggarisi batasan Al-Quran dan batasan sunnah. Saya akui bahawasanya kalau ada isu kelemahan golongan agama seperti yang ditimbulkan tadi, itu bukan kelemahan agama, sehingga akhirnya kita menyerang nas-nas itu, ataupun kita kalau tidak serang pun seakan-akan kita menidakkan nas-nas itu. Kelemahan ini berlaku, dan saya satu orang yang tidak meminta Astora berhenti menulis. Itu tidak baik pada alam intelektual, dan ia juga tidak baik pada dunia akademik. Seorang penulis terus menulis. Saya meminta supaya ia menulis yang betul. Bakat jangan dibuang. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari kata, "An-nasu ka ma'adin, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqahu." Manusia ini bagaikan galian. Mereka yang terpilih semasa jahiliyah, terpilih juga semasa Islam, dengan syarat dia faham Islam itu betul. Seorang penulis yang baik, kita tak mematikan dia punya kemampuan dia. Terus dia menulis, tapi menulis dengan perkara yang betul. Yang kita akan tanya, saya kalau tuan-tuan saya yang dhaif, dan tuan-tuan juga saya ingat, bila kita nak buat satu kerja, kita kena fikirlah, hasil daripada aku tulis ni, jadi apa orang Islam? Satu. Saya setuju tulisan Astora di sudut, ia memberi juga sumbangan kepada dalam sebahagian tulisan. Saya setuju apabila Astora kata tidak ada hadis yang sahih berhubung dengan serban. Saya setuju. Dalam bidang hadis kita setuju itu semua. Mewajibkan serban. Kita setuju juga bahawa sebahagian tulisan-tulisan yang boleh membuka minda. Tetapi kita tidak mau sampai ia melanggar nas. Dan perkara itu sering berlaku. Sering berlaku. Saya minta supaya tulisan ini pergi kepada, jangan keluar daripada bulatannya, ataupun jangan keluar daripada garis-garis panduannya. Dan mungkin kita rasa okey, tapi saya kena ingatkan diri saya. Apa kesan tulisan pada orang awam? Apa jadi kalau mereka baca? Masalah aurat ketika ditimbulkan. Sepatutnya kena ada satu tulisan juga yang menyerang ataupun yang mengkritik, kalau tidak pun menyerang, yang mengkritik pendedahan-pendedahan aurat yang begitu teruk. Tapi seketika ada tulisan yang bertalu-talu mengenai hijab ini. Wajib pakai tudung, tak wajib pakai tudung. Yang akhirnya tulisan itu ke mana ia pergi? Dari segi nas, ia tidak kukuh. Memang ada perbincangan aurat mughaladhah dan aurat mukhaffafah dalam Malikiyah dan juga dalam Hanafiyah. Tetapi mereka walaupun membahagikan itu, mereka tetap menyatakan aurat yang mereka sebut itu, wanita tidak mendedahkan melainkan muka dan tapak tangan, tetap diharamkan. Misalnya, orang langgar, itu urusan dia. Kita tak kata you langgar, mungkin insyaAllah sampai satu masa, you akan mengikuti nas ni. Okey, kita beritahu. Ya, manusia ada masa dia, hari ini dia ikut, besok dia tak ikut, tak apa. Tapi kita jangan distifikasikan tindakan itu. Itu berbeza. Saya pun tahu ramai wanita yang barangkali tidak sempurna cara dia menutup auratnya. Saya simpati dengan dia. Saya kata insyaAllah mudah-mudahan nanti dia mungkin nanti belum bersedia lagi, mungkin kita bagikan ruang. Tapi saya tidak kata anda betul. Kerana anda mesti membetulkan perkara itu pada masa hadapan, dan hari ini tidaklah berarti anda terpinggir daripada masyarakat Islam. Juga saya tidak setuju yang itu. Dan kita bila kita kata okey, saya bertanggungjawab atas tulisan saya juga bertanggungjawab atas cakap saya kena ingatkan saya punya dirilah. Mungkin boleh dimanfaatkan juga oleh saudara dan saudara orang lain. Al-Quran kena ingatkan kita hal ini. Dan kita selalu baca pada hari Jumaat, Allah Ta'ala ingatkan dalam suratul Kahf, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala
Alladzi dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kami berikan kepada kamu, ingatkan kepada kamu orang yang paling rugi amalannya, iaitulah orang yang tersesat perbuatannya di dunia ini. Dia telah rasakan dia telah melakukan perkara yang terbaik. Dan supaya itu tidak berlaku pada saya dan tidak berlaku juga pada orang lain. Ketika kita buat yang salah, kita rasa itu baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Dr. Nasri. Waktu cukup terbatas. Jadi saya benarkan 2 lagi lah kalau ada. Tapi secara paling ringkas lah, kalau dapat jangan jadi juri lah. Tanyakan dan hujahkan secara ilmiah. Ya, sila. 1 dan sebelah sini. Muslimat ada? Ada. Ada 1 muslimat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Manan Razali dan saya datang dari Subang Jaya. Saya akan cuba tanya saudara Astora ni soalan ilmiah sebab saya rasa dah banyak dah syarahan yang diberi pada saudara Astora. Kuat sikit, boleh kuat sikit? Saya akan cuba tanya saudara Astora tentang satu soalan ilmiah. Saya rasa saudara dah banyak diberi syarahan ini dah, kan? Soalan saya sekarang ni ialah berkisar tentang aurat wanita, walaupun Dr. Asri telah sebut tadi. Sebab apa yang saya dapati daripada perbincangan yang saudara beri tadi di awal round pertama, ialah saudara dengan jelas mengatakan bahawa cara saudara mengupas agama ataupun membuat satu hukum atau fatwa mungkin dari pandangan saudara ialah dengan memegang Al-Quran, sunnah dan ijma' ulama'. Tetapi apa yang saudara bangkitkan ataupun mengemukakan selepas itu banyak konflik. Dalam hal ini sekarang ni saya nak tahu pandangan saudara secara jelas, your own personal punya pandangan tentang aurat wanita, kerana benda ini banyak mengeluhkan ramai orang, walaupun seperti saya tadi Dr. Aziz telah menyebut secara ringkas akhir tadi. Dalam Al-Quran surah An-Nur ayat ke-31 memang telah jelas Allah Taala telah menetapkan bahawa wanita hendak menutup aurat mereka hingga ke dada. Dan dalam salah satu hadis sahih Rasulullah itu mengatakan bahawa aurat wanita itu tapak tangan dan muka. Saya ingin tahu sekarang ni, where do you stand? Apa pandangan saudara? Sebab benda ni saya rasa apa yang ditulis dan apa yang dikatakan banyak berbeza. Dan dalam forum yang mulia ni saya nak betul-betul pandangan saudara Astora secara jelas dan hal ni. Terima kasih. Baik, kita terus dulu ke soalan yang akhir. Sila. Saya Puan Siti Mariam. Saya asal dari Belgium tapi sudah duduk di Malaysia 25 tahun dan jadi orang Malaysia. Bila saya balik di Belgium, saya adik 6. 5 orang saya tidak diizinkan untuk dimasuk rumah dia. Kerana Presiden Morocco, kebetulan Maghribi juga, datang ke Belgium dan kata wanita tidak perlu tutup aurat. Wanita Islam tidak perlu tutup aurat. Tu dia punya Council Islam di Belgium sudah keliru sebab semua orang tanya, kamu semua orang kata wanita kena tutup aurat. Presiden Morocco kata tak perlu. Lepas tu lama-lama digaduh-gaduh antara diri, lama-lama kerajaan Belgium ambil keputusan, okey, tak ada tudung, sekarang serkup. Cukup. Semua orang di sekolah kena sekolah kerajaan, kena kanak-kanak Islam kena pakai serkup. Tidak diizinkan pakai tudung. Sebab itu saya kata tulisan dan ucapan seperti Astora Jabat dia ada impact dalam dan very negatif. Minta maaf kepada kita orang wanita Islam di Malaysia pun keliru. Kita susah nak didik anak kita kerana tulisan negatif seperti itu. Kita pun sebagai orang Islam, wanita pun kita ada masalah dengan suami kita juga kerana tulisan itu. Kita di Europe pun ada masalah juga. Amat susah kerana tulisan itu. So saya nak minta tolong balik ke rumah dan fikir
Fikir betul-betul. Satu saat fikir lebih bagus daripada 1000 solat sunat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira ini nasihat terakhir lah untuk tengah hari ini. Dan kita minta anggota panel untuk memberikan jawaban dan sekaligus merumuskan pandangan berkaitan dengan topik pada hari ini. Assalamualaikum, saya minta izin pengerusi untuk soalan ketiga. Kita bertanya pada penganjur. Yang terakhir, ini betul-betul akhir lah. Ini lelaki terakhir, lelaki Melayu terakhir insyaAllah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa Mazli Malik mewakili diri saya sendirilah. Jadi saya rasa dan alhamdulillah terima kasih pada kedua-dua ahli panel, Ustaz Asri dan juga Astura Jabat berkenaan forum mereka gerakan tajdid satu perbincangan. Cuma masalah kat sini saya rasa ada sedikit kekeliruan pada pemikiran Astura Jabat bila berbicara tentang tajdid dan juga ijtihad. Kerana daripada tadi saya nampak dia agak keliru. Tajdid itu dimasukkan ijtihad dan ijtihad dimasukkan tajdid. Soalan saya, minta dia terangkan lugatan dan istilahan, penerangan tentang apakah itu ijtihad dan apakah tajdid dan bezakan di antara keduanya. Berkaitan dengan Dr. Muhammad Asri, alhamdulillah dia telah menyerikan kita dengan perbincangan tentang tajdid, tetapi masih di peringkat konsep saja. Kerana perbincangan kita ialah gerakan tajdid, harakatut tajdid. Tetapi yang dibincangkan tentang mafhum tajdid saja. Pada saya wallahu alam merujuk kepada hadis riwayat Abu Daud dan juga Al-Baihaqi, innallaha yab'atha li hadhihi al-ummah fi ra'si kullu mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Telah dikupas menarik sekali oleh Abul A'la Al-Maududi dalam kitabnya tentang tajdid wal mujaddidun. Apabila beliau membagikan tajdid kepada dua bahagian. Pengerusi minta maaf, saya bukan nak jadi Malaysian Idol dan bukan juga ahli panel ketiga, tapi nak menambah jikalau diperlukan kat sini. Tajdid terbagi kepada dua, iaitu tajdid kulli dan juga tajdid juz'i. Tajdid juz'i ialah pembaharuan ataupun pembaik pulihan kepada beberapa bidang di dalam Islam yang telah dirosakkan. Contoh macam bidang akidah, bidang fiqh, bidang kerohanian, tasawuf dan sebagainya yang telah mengalami ghulu, akhirnya dibetulkan oleh setengah ulama. Sebab itu man digunakan menunjukkan tidak spesifik kepada sesuatu individu saja. Tetapi tajdid kulli ini yang paling penting. Ia berkaitan tentang hukum, tentang pemerintahan, tentang politik. Dan jikalau kita lihat di dalam buku Al-Maududi, dia telah membawa kita melihat kepada sejarah tajdid dan mujaddidun itu sendiri. Kebanyakan tajdid berlaku pada tajdidul hukum dan tajdid as-siyasah. Kerana siasah dan pemerintahan memainkan peranan penting di dalam kehidupan umat Islam dan agama Islam itu sendiri. Contohnya, mujaddid pertama, Hasanul Basri. Apabila beliau naik menjadi mujaddid, beliau merubah sistem politik yang pada waktu itu umat Islam hidup dalam kekalutan sistem politik. Kemudian naik selepasnya Syekh Omar bin Abdul Aziz. Omar bin Abdul Aziz. Omar bin Abdul Aziz menjadi khalifah dan merubah kepada sistem pemerintahan itu sendiri. Dan kalau kita lihat Al-Imam Al-Ghazali yang mungkin dilihat membawa beberapa tajdid di dalam bidang akidah dan juga tasawuf, tetapi kita lupa untuk melihat sumbangannya dari segi politik. Bagaimana kalau kita lihat di zaman Al-Imam Al-Ghazali, Masjidil Aqsa telah diserang oleh Salibiyah. Dan beliau telah mengusahakan satu gerakan tajdid yang bernama Harakatul Islah bersama Al-Imam At-Tartusi yang akhirnya selepas 3 generasi menghasilkan Salahuddin Al-Ayyubi yang telah merubah sistem pemerintahan yang telah dirosakkan oleh Khalifah Al-Fatimiyah dan menghalau pihak Salibiyah. Dan begitu seperti Ibn Taymiyah dan juga Muhammad Abdul Wahab. Saya fikir kita dapat melihat kesimpulan. arah. Kesimpulannya ialah saya rasa soalan yang tidak terjawab kat sini, bagaimana kita nak melakukan tajdid di Malaysia? Pengurusi tanya pada kedua-dua tadi. Dan saya lebih spesifik ialah tajdid dari segi hukum dan siasah. Bagaimana kita nak melakukan perubahan terhadap sistem yang dipenuhi dengan rasuah, kronisme, nepotisme, pencabulan hak asasi manusia yang diiktiraf oleh Islam dan 1001 kerosakan di dalam sistem pemerintahan kita. Dan satu lagi, saya ingin menjawab Datuk yang agak kritik. Dia kata tak ada orang jawab Kasih Ahmad. Guru saya, Datuk Paduka Profesor Mahmud Zodi telah jawab dalam akhbar dan akhirnya dibukukan. Jawapan kepada mereka yang anti hadis. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih.
Pengerusi pun nak tumpang mengulas, tapi tak apalah, kita bagi anggota panel menjawab. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terakhir dan penggulungan tentang aurat wanita ini memang tidak ada kesudahan dan pandangan berbeza, macam-macam pandangan. Tetapi bagi saya sendiri, orang yang tidak tutup, bukan tutup aurat, tutup kepala, mengikut pandangan setengah ulama termasuk Yusuf Qaradawi, saya kena bersandar kepada semua sumber sebab saya bukan mujtahid, bukan mujaddid dan bukan orang meluah fatwa, mengatakan bukan tak sah Islam mereka, bukan tak sah sembahyang mereka. Itu pandangan Dr. Yusuf Qaradawi. Nak terima tak terima, pergi marah kepada beliau lah. Sebab saya hanya menyampaikan pandangan orang. Yang kedua, ada ulama dan pemikir menganggap rambut itu bukan aurah. Seperti dengan Dr. Fatih Osman. Ini juga merupakan orang Azhar dan Ikhwan Muslimin pada masa lalu. Dan sekarang ini dia tidak ada jadi seorang ulama yang berada di Amerika. Dia menganggap sendiri bahawa tutup kepala itu, tutup rambut itu bukanlah wajib. Tak terima tak ada masalah. Ini pandangan, biar mereka itu pandangan mereka. Hanya itu. Begitu juga, dan Muhammad Asri pun tahu, pandangan Jamal Banna, adik Hasan Banna, yang saya sendiri kenalan dengan dia beberapa kali pergi. Kebetulan rumah saya duduk di Muhaddisin, berdekatan dengan rumah adik dia, saya sentiasa berjumpa dengan dia. Dia juga ada buku Al-Hijab, tulis menceritakan bahawa saya hijab dalam maksud artinya tudung kepala itu tidak wajib. Dan ada lagi lah yang orang-orang lain lagi yang mengeluarkan pandangan yang sama, yang mengatakan begitu. Ada setengah-setengahnya yang kita tidak boleh ambil pegang pandangan mereka kerana mereka bukanlah orang-orang yang pandangan bagus tentang Islam. Dan satu lagi, semua kenal Dr. Zaki Badawi yang pernah mengajar di UM. Dr. Zaki Badawi juga mengeluarkan satu fatwa dalam konteks apa yang berlaku di Eropah sekarang ini, menganggapkan bahawa memakai tutup kepala itu tidak wajib. Ini yang saya sampaikan. Yang apa yang perlu kita ambil pandangan adalah yang nak pakai, pakai. Yang tidak nak pakai itu jangan kita itu dia. Memang apa kita nak buat sebab mereka dah macam itu pandangan. Kalau masalah, kalau nak menghukumkan mereka itu akan jadi masalah perbalahan. Dan dalam Al-Quran sekali kalau baca surah An-Nur, surah dihuraikan, ditafsirkan, mengatakan wajib. Ada ayat lain orang tapi kurang kita baca. Wal qawaidu minan nisa allati la yarjuna nikahan fala junaha alaihin an yad'na thiyabahunna. Wanita-wanita qawaid yang duduk di rumah. Ini ditafsir juga bukan qat'iyah ni. Bukan mu'tamad, bukan qat'iyah. Yang dah tua, dah duduk di rumah. Karena dah tua, karena dah putus haid, karena apa macam-macam itu. Ini Al-Quran, ditafsir daripada Al-Quran. Tidak mengapa bagi mereka kalau tak nak pakai hijab, tak nak pakai tudung. Ini bukan yang saya. Ini salah satu tafsir dalam tafsir, baca ada. Tetapi kita sekarang ini, kita apa yang berlaku dalam masyarakat sekarang ini, yang muda-muda itu tak nak tudung. Tapi yang tua itu nak tudung sebab dah beruban. Ini bukanlah karena itu sangat. Saya sangkalah, ini sangka buruk saya lah. Bukan. Ya, kalau dah ulama kata gitu, orang tua tak mengapa boleh, tapi ini perbezaan pandangan. Ada ulama kata yang tua itu pun kena tutup juga. Tapi ada yang tua tidak tutup. Dan ulama kata yang tua tetap perlu tutup. Dah tak ada siapa dari gerah dengan mereka. Faham tak perkataan gerah? Tak faham. Saya susah nak urai. Dan begitu juga pada zaman Islam. Zaman Islam pada zaman dulu, wanita-wanita yang merupakan hamba tidak tutup kepala.
dibenarkan mereka tidak kutuk kepala. Malah Umar Ibn Khattab, Muhammad Rashid tahu Pak Gani, Umar Ibn Khattab memukul mereka menutup kepala kerana mau mereka membezakan di antara wanita bebas dengan wanita yang jadi hamba. Ini huraian panjang, saya tak akan masuklah cerita-cerita perkara ini, tapi saya membawa maklumat. Mungkin anda kata saya keliru. Keliru oleh kerana kita tidak mau terima pandangan orang lain. Ini yang jadi masalah. Yang keliru, duk kata keliru, itu tak nak terima pandangan orang lain. Pandangan itu bukan pandangan saya. Pandangan ulama, pandangan Fatih Osman, Dr. Fatih Osman, pandangan Dr. Zaki Badawi, pandangan Jamal Banna. Anda tak mau terima? Apa saya nak kata? Saya tidak boleh menjadi hakim. Saya tak akan jadi hakim dalam soal ini. Itu, dan saya dapat huraikan begitulah. Begitu juga tentang soal tajdid dengan ijtihad. Sebenarnya ada kaitan. Dia tak sama. Tajdid adalah lebih umum, lebih luas. Tapi ijtihad lebih sempit kalau kita nak sempitkan. Tetapi ada di antara keduanya, ijtihad dan tajdid itu ada kaitan. Walaupun dari segi istilahnya tidak sama. Kedua-keduanya ada kaitan di antara satu sama lain. Nak tajdid artinya kita pasti ada berijtihad. Bagi usaha menuntut ilmu, mengkaji segala-galanya, barulah keluar satu tajdid. Pasti melalui ijtihad. Tajdid itu satu, boleh kata satu matlamat. Tajdid atau matlamat. Tapi al-ijtihad itu the mean ataupun medium atau wasilah yang untuk nak sampai kepada tajdid. Itulah perbezaan yang saya boleh uraikan di sini. Satu gerakan tajdid, saya nak uraikan sikit dengan tajdid, dengan tajdid fardi, perseorangan. Sebenarnya gerakan tajdid di dalam Islam, ini sebagai kesimpulan terakhir, gerakan tajdid hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Sebab kegagalan. Apabila dah masuk jadi parti, apabila dah masuk jadi mazhab, dia ada batasan. Di batas itu berhenti sekat tu ya. Kita tengok beberapa pergerakan yang hebat telah muncul sebagai tajdid. Muhammad Abdul Wahab, Sanusi dan mana-mana apabila sudah masuk jadi itu tu, yang Wahabi, Muhammad Abdul Wahab berhenti dalam istana, berhenti sekat tu, tak berkembang lagi. Apabila dah berkongsi kuasa dengan raja-raja Saudi, maka Islam pun jadilah Islam yang situ saja, tak berkembang. Islam hanya duduk, sehingga duduk dalam istana itu saja, sehingga menimbulkan kemarahan kepada golongan-golongan Wahabi yang lain. Dah banyak kali bertimbul macam ni, dipanggil Ikhwan Al-Wahabiyun, terpaksa berontak pada tahun 46. Dan sekarang berontak kali kedua. Ada kaitan dengan apa golongan dipanggil Al-Qaedah atau Al-Qaediyin. Di mana munculnya golongan ini dengan lebih hebat, lebih dahsyat lagi di dalam masyarakat di Saudi Arabia. Sanusi begitu juga. Habis setakat tu. Semua pergerakan-pergerakan apabila dah jadi puak, jadi kumpulan, jadi terbatas. Tidak jadi the mass movement, tak jadi. Masuk parti tersekat situ sini. Tetapi ijtihad al-fardi secara perseorangan dilakukan oleh ulama terus-menerus sejak dahulu sampai sekarang dan masih diterus oleh ulama-ulama yang tidak mementingkan puak dan kumpulan. Walaupun kadang-kadang mereka itu berpuak ataupun ikut golongan-golongan tertentu seperti dengan Syekh Muhammad Al-Ghazali, tapi ijtihad-ijtihadnya melepasi batasan puak ataupun parti. Begitu juga Dr. Muhammad Amarah dan lain-lain. Al-Ghazali, Qaradawi juga. Ini masalah Qaradawi. Saya bukan kritik mengecam Qaradawi secara pribadi, tapi ada pendirian-pendirian tertentu dalam hal politik saya tidak setuju. Tapi dari segi pemikiran agama Qaradawi saya sanjung, saya akui dan saya banyak ambil merujuk kepada pandangan-pandangan Dr. Yusuf Qaradawi dari segi hukum. Tapi apabila terlibat dalam politik, itu soal lain. Sebab banyak perkara-perkara yang saya telah lihat daripada perkara dilakukan oleh beliau tidak betul dalam soal politik.
Itulah, setakat itulah saya dapat memberi huraian pandangan saya. Saya memang tidak dapat melayani semua kehendak orang ada di sini. Dan saya tak tahu pemikiran, macam-macam pemikiran. Tapi saya membuat setakat yang mampu. Tidaklah berfikir kesempurnaan. Apa yang saya dah capai ini hanya satu cetusan sedikit saja. Dan sekiranya ada kesilapan dan kesalahan daripada apa yang saya telah tuturkan, apa yang salah katakan, saya minta maaf dan minta ampun. Dan insya-Allah kalau anda sekalian terbuka, pintu saya terbuka, pejabat saya. Pintu pejabat saya terbuka untuk menyoal apa saja saudara-saudari yang belum berpuas hati. Belum berpuas hati tentang isu, datang ke tempat saya. Saya pernah adakan perbincangan dengan orang, pelajar, datang 10 orang, 50 orang, 20 orang, kadang-kadang satu bas kat pejabat saya. Masalah juga kepada utusan. Datang. Jadi saya boleh beri 1 jam, 2 jam untuk berbincang dengan secara lebih bagus. Sebab perbincangan begini dibingkai dengan macam-macam pandangan, macam-macam emosi, macam-macam perasaan. Sebenarnya perbincangan dalam walaupun bagus, tapi saya tidaklah begitu menganggap sebagai satu perkara yang baik untuk nak menyampaikan agama, untuk nak perbincangan agama. Perbincangan agama yang baik adalah meja bulat. Meja bulat adalah penting sekali. Tapi meja bulat kita kurang ada. Yang banyaknya seminar, muktamar, persidang macam ini. Macam ini, percakapannya macam-macam boleh berlaku. Reaksi kadang-kadang saya paksa respon kepada anda sekalian dan meninggalkan tajuk asal yang kita nak bincang tentang tajdid dan macam-macam. Sebab banyak soal yang dibangkitkan. Muhammad Asri pun bangkitkan isu-isu yang banyak perkara ada kaitan dan ada tidak ada kaitan dengan tajuk tajdid. Jadi membawakan pergi jauh. Saya rasa kalau kita terus sampai sekarang ini, saya boleh duduk sampai 2 hari. Boleh teruskan, tak habis. Kalau saya nak jawabkan soalan, saya akan banyak sebab kita boleh bincang tak habis-habis. Baiklah, insya-Allah. Setakat itulah saja dan minta maaf. Kalau ada apa-apa minta maaf. Setakat itulah. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Sekolah ada 3 meja bulat di depan ni sekurang-kurangnya ya. Baik, ini sebagai permulaan, insya-Allah saya akan minta Dr. Asri untuk membuat penggulungan di samping barangkali menjawab ada 1-2 soalan yang mungkin berkaitan. Silakan. Terima kasih Musi. Saya rasa kalau keadaan ini berterusan ia sangat berbahaya sebab tadi dinakalkan masalah Qaradawi dalam masalah aurat. Yang Qaradawi cakap itu cerita lain. Dia kata bahawasanya orang yang tidak menutup aurat tak terkeluar dari Islam. Kita pun kata orang tak puasa tak keluar dari Islam. Tetapi kita tanya aurat yang sekarang wajib ataupun tidak. Qaradawi dalam Fatwa Mu'asarah dan Fatwa Mu'asarah lin-nisa orang telah tanya dia tutup kepala wajib ataupun tidak. Qaradawi kata soalan ini tak patut ditanya. Kerana perkara ini maklum di dalam agama. Tapi kalau cara astara nakal tadi orang boleh keliru tu. Dia boleh sangka nanti Qaradawi pula kata no. Demikian juga berhubung dengan Zaki Badawi, dia bercakap dalam konteks Perancis yang mana tak dibenarkan menutup memakai tudung, maka sebahagian para ulama di Eropah menyatakan oleh kerana menganggap itu darurat, ada keperluan yang besar, mereka izinkan dalam keadaan itu pun wanita Perancis, mereka pun dalam masa yang sama majlis fatwa, majlis ulama Perancis, majlis persidangan ulama Perancis menghantar surat bantahan kepada kerajaan Perancis. Pun wanita mereka apabila sampai ke pintu sekolah, mereka buang tudung mereka masuk pintu sekolah, mereka keluar, terus mereka pakai. Dia izinkan dalam keadaan itu kes yang berbeza. Dan kalau sekiranya kita tengok, kalau Umar bin Khattab tak benarkan wanita hamba menutup memakai tudung supaya nak bezakan dengan wanita yang merdeka, tidakkah boleh kita faham bahawa wanita merdeka pada zaman Nabi menutup aurat? Simple je cara nak faham ya. Saya ingat ini saya punya tak tahu. Ini yang saya ingat anak-anak tuan-tuan pun darjah 3 pun faham. Ini simple saja. Ini senang saja. Tak bila dia kata awak tak payah tutup, pasal bezakan awak dengan yang ternyata kalau tuan-tuan dalam kalangan sini ada hamba saya itu cerita lain lah. Saya ingat semua orang merdeka belaka di sini.
Dan cerita hamba saya ni dah habis, ni satu bab lagi untuk kita bahaskan sama saya. Katalah ada mana-mana para ulama kunolah ataupun scholars yang menyebut bahawasanya tak payah tutup tudung. Tapi tadi saya ingat saya dan Astora dah setuju. Rujukan kita dalam hal ini yang terbesar antara tajdid ialah Quran dan Sunnah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, sanad yang sahih, Nabi kata pada Asma, ya Asma, innal mar'ata idza balagatil mahid lam tasluh an yura minha illa hadha wa hadha, fa asyara ila kaffaihi, ila kaffai sallallahu alaihi wasallam wa ila wajhi. Wahai Asma, wanita apabila telah baligh tidak halal, tidak boleh untuk dia memperlihatkan melainkan ini dan ini. Baginda mengisyaratkan kepada wajah baginda dan kedua tapak tangan baginda. Takkan sama dengan semua tokoh-tokoh tu. Ini nas. Dan hadisnya sabit. Ya mungkin ada pembancangan di sini, takwilan kepada ini. Tapi saya rasa kalau pertanyaan saya, kalau ada lah, saya boleh bagi tahu lagi, ada lagi tokoh lain yang kata, Ibn Ashur menyebut benda yang sama. Tapi saya kata antara kata-kata Ibn Ashur dengan sepotong hadis Nabi, ihtiramlah hadis Nabi SAW. Gerakan tajdid keseluruhannya saya meraihkan terima kasih pada pihak penganjur dan Astora juga. Astora telah kesudian Astora hadir dan kesudian kita semua hadir ialah tanda kita masyarakat yang matang dan sikap yang bertanggungjawab. Apabila menulis dan hadir, saya rasa kita patut ucapkan terima kasih kerana sudi hadir. Ini adalah sikap yang bertanggungjawab. Yang tak bagus kita tulis dan kita menghilangkan diri. Dan majlis seperti ini bukan tujuan kita untuk benci-membenci antara satu sama lain. Kita membincangkan pemikiran ini secara matang dan kita menghormati di antara para pemikir. Dengan sekali lagi kita mengingatkan, hendaklah kita pastikan tindakan-tindakan kita berhubung dengan Islam, menguntungkan umat Islam, bukan merugikan orang Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita. Dan saya ucapkan terima kasih pada pihak penganjur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, alhamdulillah kita sudah sampai ke hujung sesi forum pada hari ini. Dan sekadar membuat rumusan ringkas, ada 2-3 perkara saya kira yang dapat dirumuskan. Pertamanya, tajdid sebagai satu fenomena, sebagai satu proses, memang suatu yang perlu dan suatu yang patut didukung dan digerakkan. Yang kedua, bahawa tajdid harus berlaku berasaskan syariat, berasaskan lunas-lunas yang telah ditentukan dalam nas. Dan seterusnya, saya kira forum dapat juga mengambil kesimpulan bahawa usaha untuk menghidupkan pertukaran fikiran seperti yang dilaksanakan pada hari ini harus diteruskan dengan sesi-sesi forum dan sesi-sesi pertukaran fikiran yang lain. Saya kira persoalan tentang gerakan tajdid dalam konteks kehidupan semasa, dalam konteks politik, ekonomi, pendidikan dan sebagainya tidak sempat kita garap dalam forum ini. Mudah-mudahan akan dapat diadakan dalam siri seterusnya oleh penganjur yang sama ataupun penganjur yang lain. Dan kita berharap bahawa kehadiran untuk membincangkan penerapan atau aplikasi tajdid dalam keseluruhan kehidupan itu akan mendapat sambutan yang sama hebat dengan sambutan terhadap konsep-konsep yang telah dibincangkan dalam forum ini. Dan saya kira satu saran yang patut kita segerakan ialah menggalakkan dan memasatkan usaha penerbitan isu-isu yang berkaitan dengan tajdid dan isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan umat, penggunaan agama, kerana akhirnya yang abadi itu ialah dalam bentuk penerbitan. Jadi akhirnya saya mengucapkan terima kasih banyak pada anggota-anggota panel, pada tuan-tuan dan puan hadirat yang telah bersama-sama dengan kita lebih kurang 3 jam pada hari ini untuk mendapat manfaat yang maksimum daripada forum pada hari ini. Dan saya bagi pihak pribadi menyampaikan salam maaf jika terdapat dalam pengendalian forum hari ini kesilapan dan kekurangan. Dan saya kira penganjur sengaja memilih ulama bahasa menjadi pengerusi supaya forum ini dapat ditamatkan tepat pada waktunya. Kalau ulama agama duduk di tengah ni, saya ingat pukul 2, pukul 3 tak habis juga lagi. Kerana pengerusi pun ingin juga memberikan pandangan. Jadi saya ucapkan terima kasih dan dengan doa mudah-mudahan apa yang kita bincangkan seperti yang diharapkan oleh para anggota panel sebagai satu sesi pertukaran fikiran dengan rasa kejernihan akal, kejernihan fikiran, kita membawa pulang manfaat daripada forum ini dan bersedia untuk membuat koreksi diri, bersedia untuk membuat muhasabah. Dan demikian saya kembalikan pada pengajar majlis. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pihak penganjur saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli panel dan juga pengerusi panel, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada semua yang telah menyokong forum-forum dan ceramah-ceramah kita selama ini. Cuma saya terpaksa minta maaf bagi pihak penganjur kerana terlampau ramai yang nak menyertainya. Di saat akhir kami terpaksa menolak. Sebab itu tadi telah diedarkan borang supaya meletakkan nombor telefon, email atau sebarangnya yang kita boleh hubungi. Kalau kita ada mengadakan acara seperti ini, kita akan menghubungi kita punya ahli terlebih dahulu. Dan kumpulan karang kerap, penerbit majalah-majalah agama seperti Dewan Agama dan Falsafah, Nur dan Majalah Ai akan dari semasa ke semasa mengadakan ceramah dan pertukaran ilmu seperti ini, insya-Allah. Jadi sebagai tanda penghargaan, saya dengan sukacita mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Aziz untuk menyampaikan cenderia hati kepada kawan-kawan kita. Pada Dr. Muhammad Asri, panel kita. Kepada saudara profesor yang menjadi moderator pada pagi ini. Dan kepada saudara Astar Jabat. Ini cenderamata ni biasalah orang Melayu kan, akhir dia ada cenderamata. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita berjumpa pada majlis yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi